apa merentah desa kan, dia habiskan bola pun nak menghebatkan cabaran sampai terpaksa pakai mak lah bagi tosa. Saya tak makan lah. Teacher dah jawabkan lah. Diorang tak makan. Telefon lah atuk ke apa. Tak apa lagi. Dia tak faham lagi. Dulu aku Zafran pernah mak dia cakap, sorry akak tak makan. Dulu mak dia tak ada, tak bagi can lah. Maksudnya apa-apalah korang nak minta kebenaran daripada single teacher pakai mak ayah korang. Tak. Ya, tak. Single teacher tak layan. Itulah betapa ketatnya single teacher punya prinsip. Itu prinsip tau. Itu kita panggil prinsip. Datang je lah. Tak tahu lah, tengoklah masa mungkin waktu hari ni ke kau kata tu? Hari ni kan? Hari ni kan? Kau nak pergi tengok bola ke kau nak pergi latihan bola? Petang ni? Tak tengok, tak habis tu kalau main petang ni tak bagus, kalah dengan Bangladesh. Ke kau nak pergi training dengan budak Bangladesh tau ni? Pukul 5 suku. Tengok lah kalau saya nak bagi sebab kau tak proof apa-apa ni. Tak ada proof. Periksa tak periksa kan? Susah tu. Tengok. Tak periksa. Tapi saya jawab salam kan? Ya merintah desa saya tahu kan. Itulah cabarannya kan. Dah puas rasa korang ni dah merintah desa daripada form 1 sampailah form 5. Tapi melalui jalan yang sama, kubur kan, kubur yang sama mungkin bertambah dah kubur. Tak lalu kubur dah akhirnya. Sebab cuti 2 tahun tak lalu kubur. Dia lalu apa? Saya masuk pejabat pos. Ataupun dia Taman Datuk Hormat. Jauh lagi. Sampai ke dalam tu. Lalulah ke David sekali. Kan singgah kan. Masuk kasap sikit dalam paru-paru kan. Kasih power sikit, charge. Orang kata charge. Lepas tu keluar baru segar. Kan, yang tak vape tu pergilah KFC sebelah tu kan. Sian KFC tu dah segan-segan dah hidup dia. Kan, KFC tu banyak komplain tau. Banyak masalah KFC tu. Dulu cantik tapi tak tahu lah banyak masalah tu. Okey, nampak? Okey. Sebenarnya bila saya tak jawab tu, korang kena faham. Terpulangkan korang lah buat keputusan. Takkan marah, tapi bila korang buat silap, semarah. Apa buat silap? Saya tunggu tu sampai sekorang. Saya kata tapi inilah, pergilah, tak ada masalah. Kan? Korang mula tadi saya pukul 3. Betul lah. Sekarang ni kan. Sebab tu saya ingatlah, saya rasa saya cakap banyak kali kat korang. Kak Sanggup ni sepelik. Pokok pukul 3 mula. Iya, memang sepelik. Masih tak faham, masih lagi kekal dengan cara yang sama. Sebab kat Perak dulu, Sabtu 8 pagi sampailah pukul tengah hari. Sukan pun lah. Kalau sukan petang, start lepas asar. Pergilah balik sekolah. Berkayuh lah basikal. Masa form 1, form 3 lah. Ini cerita sekolah biasa. Sebab MRSM masa form 4. Naik basikal. Datang Selangor cakap lagi tu. Orang Selangor budak-budak naik motor pergi sekolah. Itulah aku kan. Selangor kan negeri maju. Jadi budak-budaknya advance. Kena pergi sekolah naik motor. Helmet tinggal kat rumah. Sebab kepala semua batu. Tak setuju lah kan, kepala semua batu. Kan? Sebab sehari-hari pergi sekolah SC. Lalu sekolah SC memang termasuk ketua pengawas dia. Pakai. Saya dah tahu dah, dia parking kat mana saya dah tahu dah, tunggu masa. So apa kan
Bukan ini sebab kan saya rasa jealous sebab ketua pengawas tu dia bagi apa tazkirah pagi-pagi. Jadi saya pun nak bagi tazkirah. Kan? Kadang-kadang ni kita ni bagi tazkirah ni, ni untuk Asfan, bukan untuk bagi kat kawan-kawan kita saja. Bagi sekali kat cik. Kalau kau berani. Bawa budak-budak, wow! Itu cara kau nak type crowd. Si dia sayang kau. Orang ni motor dia, tepi sikit. Semua tepi ni, tok kawan selalu. Okay. So, itu cabaran korang. Tapi sekarang ni saya tak nak halang kau nak pergi. Kalau korang memang ya anggap korang minta kebenaran lah, tapi saya tak halang lah. Kau nak pergi. Tapi bila sebantai balik, kena terima lah. Bila tak perform kan, itu biasalah, mestilah saya punya target untuk perform. Takkan saya nak diam je, saya tak normal lah. Maksudnya segila ni kau tak tanya korang, kau tak perform, tak tanya langsung. Gila tu. Ya, memang kalau korang nak pergi tempat tuition yang memang tak tanya kau punya performance, pergi tempat tuition lain. Memang dia tak tanya performance korang. Tak tanya. Dia tak tanya performance korang. Yang penting ialah duit korang. Bayar 10 hari bulan, ter-over sikit, denda. Ada budak dia denda berapa sekian setiap hari yang kau lambat. Ya, memang wujud ni, so bukan main. Dia tak fikir, dia fikir duit. Dia fikir bukan performance. Macam saya dengan teacher tak apa, tak ada masalah. So, tapi yang mana masalah ialah performance korang. Okay. Memandangkan waktu fizik, mesti korang dapat markah fizik. Belum. Banyaknya dia tanda. Belum dapat fizik. Tak, fizik dia target lulus je. Come on lah, dah risau dah. Saya tak target A pun. Cuak lah. Fizik satu subjek, untuk pengetahuan korang, susah nak gagal dan susah nak dapat A. Dua-dua je. Ya. Susah nak gagal, susah dapat A. Ini sama macam bio ke? Tak ingat? Sama macam bio tak salah. Susah gagal, susah dapat A. Betul, memang susah dapat A. Susah juga gagal. Melainkan kalau kau superb kau punya pengiraan. Kalau pengiraan tu kau boleh faham, memang senang lah. Sebab saya cakap terus terang kat korang sebab saya sendiri pun saya bukan dapat A masa SPM dulu. Satu-satu subjek yang saya tak dapat A adalah fizik lah. Tapi bila mengajar orang baru, macam ni punya. Macam itulah. Tapi sejak ditambah baru ni, dia jadi kacau sikit. Saya tak boleh hafal, saya kena tengok nota pula balik. Dulu kalau tidak, saya tak ada ni, saya tulis kat depan. Okay. Siapa yang dapat markah? KA takkan seorang lah. 1, 2, 3 KA semua dapat. KA bagus. Barulah mematuhi nama KA kan. Kelab agama. Efek. Siapa dapat A? Mesti saya tanya A. Tak ada dapat A. Siapa? Ifan yang mana? Betul-betul dia recover. Yang sebelum ni pasal saya tahu berapa apa? 3 Betul-betul recover lah dia daripada keburukan. Kehodohan recover. Betul lah, itu kan pasal saya tahu dia teruk dia. Teruk gila itu. Sampai jiran sebelah tanya result dia. Dia faham maksud saya. Betul lah jiran sebelah kan? Jiran sebelah kan? Ini bukan jiran ni? Jiran lah, jiran tanya result. Result macam, saya cakap, super kak. Siapa tahu gagal. Tapi sekarang power. Sebab anak dia tak boleh buat. Anak akak tak boleh buat. So dia mungkin jealous sikit lagi. Highest lah.
Ada lagi highest. Tu kalau tambah 2 markah. Okay lah, yang penting budak tuition sekongka lah. Ni pun dah ada orang tanya-tanya ni sebabkan result korang ni. Result korang yang bagus-bagus ni, dah orang dah tanya dah ni. Sorry, penuh. Nak ambil fizik je boleh, kata. Orang dah tanya dah. Okay. Tu, seorang je A. Lepas tu semua mula dia. Tu, B. Berapa? 60. Jauh mahukan fly. Baik. Kami masa seajar kat depan sudah perasan sebab dia lain sikit bila menjawab. Kan. Kita cakap kat teacher. Ni fizik ni macam ni sekali teacher kita tengok nanti. Betul lah dia. Ada orang dia superb tau kat situ. Nanti korang boleh tahulah kerjaya korang melalui ke bagusan petak korang ni. Korang boleh tahu kau nak ambil belajar apa lepas SPM. Okay. B seorang je. Hai. C. Kau tak ada C, lepas tu B lah. C pun tak ada. Budak CKT tak dapat ni? Bila nak tanda? Bahaya ni, kau tangguh-tangguh ni. Benda tu kejap takut ditangguh tau. Tapi itulah, dia orang mungkin takut budak-budak KA kan. Nanti kan dikeluarkan ayat demi masa. Stress kamu. So, baru saya nampak kau lulus ni. E masih lulus. Kalau SPM E masih lulus. Kau tahu E itu berapa? E itu mesti 40 ke atas. Berapa? Berapa markah? Tak tahulah kalau cikgu bagi grade E itu E lah. Berapa? 15 dekat E. F. Dah, yang lain F. Parisyah ni tak tahu. Tapi takkanlah korang dapat 10 F SPM nanti. Bukan. Dia jadi macam ni result dia. Saja teraskan 6 kan? Korang tak ada peringkat Islam, lupa pula. 5 lah. 5A, 5F. Push. Pelik bunyinya. Macam mana korang ada tahu ada tak tahu ni? Tak sekolah? Tak sekolah. Sebelum cuti. Betul dia tak sekolah sebelum cuti? Dah tahu lah. Rupanya masa cuti tu saya tak tanya je sebab tak ada fisik. Okay. Kita tunggu Jumaat ni admit. Saya tunggu dengan sabar. Minggu ni dengan minggu depan Jumaat juga kot, kekal Jumaat. Kita tengok Jumaat ni macam mana perjalanan dia. Tapi sebuat admit dulu tau. Admit betul match. Okay. Ingat saya ulang sekali lagi fizik adalah subjek yang korang susah nak dapat A dan susah juga nak gagal sebenarnya. Okay. Tapi saya takkan satu target sebab kebiasaannya memang budak tu takkan gagal lah fizik. Takkan gagal. SPM memang takkan gagal. Tak pernah lagi. 16 tahun saja tuition tak pernah lagi. Seorang pun tak pernah gagal. Fizik. Subjek yang tak pernah gagal lah kat tempat tuition BI, Math, Fizik, Bio. Sains. Admit yang cerita lah tak tahun ada. Setiap tahun ada dan salah seorang yang gagal tu penolong ketua pengawas korang. Betul. Dia seorang je gagal. Penolong ketua pengawas korang tahun lepas, tak tahu nama siapa. Haziq. Tahun lepas, tahun 2020, sorry.
20. Masa kau form 3. Hasil naik musim. Naik meh. Orang jawatan pelik-pelik. Ketua kasta, naik ketua kasta. Kecil tu. So, nanti cakap dengan teacher kau nak keluar tu time teacher kau tanya saya, time teacher. Aku kelakar. Saya dekat dengan teacher lah, tengok lah. Okay, tadi sedia teacher je tanya bayar pula. 70 A minus. Dia 70 ke atas A. Dia tak sama macam form 3. Form 3 85 baru A kan. Tapi dia akan ubah sikit kot tahun ni, form 3. Sebab dia dah periksa lain kan. Dia lain sikit, tu kau kena faham. Dia punya grade markah tu lain. Dia turunkan sikit. Tapi fizik, kalau ikutkan yang lepas-lepas, untuk pengetahuan korang, budak-budak tuition yang berjaya maintain 70 lebih, SPM, kalau dia periksa dia maintain 70 lebih, dia maintain 70 lebih je, dia A. Datang tuition asyik, bila periksa je, straight A, tapi SPM dia tak dapat fizik A. Maksudnya, dia A. Daripada form 4 sampai form 5 A. Cubaan pun A. Tapi bila SPM dia tak dapat A, fizik. Kau rasa kenapa? Grade markah naik. Maksudnya grade markah dia bukan 70 ke atas A, mungkin dia naik ke 80 A. Tapi gagal tetap tempat yang sama. Kat tempat yang sama. Semua 80. Maksudnya dia ramai, dia ingat dia graf dia nanti korang akan belajar binomial dekat AdMed, dia kena C kena ramai. C kena ramai. So korang kena keluar daripada graf C tu, korang kena ke B atau A. Bukan senang sebab dia ada buat graf, dia akan adjust. Graf tu adalah standard markah. Dia tak boleh A, lepas tu graf dia turun, tak boleh. Tu dia punya standard graf untuk menentukan markah setiap tahun. Untuk korang. So, markah untuk memastikan kau selamat dapat A ialah 80. Untuk memastikan korang lulus ialah 40. Fizik. Saya dah cakap NMAT kan, NMAT markah untuk lulus berapa kalau nak pastikan SPM lulus? 10 kan? Tapi pastikan dapat lebih, 20 lebih je. Tapi dia tak terpakai untuk periksa hari tu Dia tunggu Jumaat ni, nanti ada tak datang pula. Okay, so ini adalah bab seterusnya. Saya sengaja terus masuk bab ni, bab litrik dia dah tukar sikit. Dia punya syllabus tu dia dah tukar sikit susunan syllabus tu, jadi saya pun terpaksa tukar sikit. Jadi kalau kita sebut elektrik, kita terbayangkan meter dekat rumah kita tu. Orang mungkin korang tak pernah tengok meter kat rumah korang tu. Meter dulu dia ada meter yang analog. Dulu ada meter analog yang nombor tu dia pusing. Nombor tu dah susah kau nak cari dah, nombor tu pusing tu meter analog. Kalau mungkin rumah atuk nenek korang masih ada meter tu, tapi rasa tak ada dah. Dia tukar dah semua kepada meter digital. Okay, meter digital ni maksudnya dia boleh kawal daripada jauh. Dia boleh tahulah berapa dan korang juga tak boleh buat penipuan. Maksudnya ada orang kan dia nak jimatkan letter, dia ada buat sambungan belakang meter. Bukan main-main sebab macam contoh macam ada makcik saya pernah buat, dia kena denda, naik court kena denda. Mengaku je salah. Kalau nak lawan kena nak kena upah peguam kan. Mengaku je lah salah. Kan sebab asal bil 500 jadikan bawah RM10. Memang kena lah. Kan? Jadi nak kurang-kurangkanlah sikit kan. Ni kurangkan melampau-lampau pula. Masak lah. So sekarang bayar balik ke desa. Desa dah nasihatkan yang jangan. Sama rumah adik teacher sebelah tu pun. Sama. This suspected spam caller. Okay, angkat. Tak, kan ada ni, handphone ada senang pun dia dah beritahu dah. Spam tu. Tak angkat lah. So, 1 lebih pun dah berkira tak nak bayar. So,
Kena itu, kena 40,000 itu kena bayar. Kalau kata dia detect berapa kenaikan tu yang kau tak bayar, patutnya 100 lebih, kata bulan-bulan seterusnya tiba-tiba RM10, RM10, katalah setahun ataupun 10 tahun korang bayar RM10 tu, dia akan kira average 100 tu selama 10 tahun. Setiap bulan. Kalau RM10,000, RM10,000 bayar. Tak ada kesiannya. Tak ada pengurangan tak boleh, tetapi kena bayar, kalau nak bayar, kena buat installment. Bayar sikit-sikit sampai habis. Gila. Kalau lah dapat detect. Tapi memang dia orang akan dapat detect. Okay? Memang akan dapat deteksi. Sebab saya tengok sepanjang orang-orang yang saya tengok yang sekenal lah, yang buat, kena. Okay? So memang bahaya. Okay, so nanti kita akan belajar arus dan beza keupayaan, rintangan kan, rintangan korang untuk menuju ke SPM kan. Ada orang tu dia dah lepas penentang desa, lepas ni dia ada sukan, ada orang tu tengah penentang desa, lepas tu ada sukan kan. Macam-macam hal lepas ni. Rintangan-rintangan korang pergi ke SPM. Lepas tu daya gerak elektrik. Daya gerak elektrik ni kalau dalam kehidupan korang ni, adakah korang mempunyai daya untuk melawan rintangan-rintangan yang ada itu. Okey. Lepas tu kita ada rintangan dalam, lepas tu kita ada tenaga dan kuasa elektrik. Ini dalam buku teks Okey. Saya tak nak pakai tu, saya terus pakai nota ni. So, kita nak fahamkan dulu apa maksud arus dan beza keupayaan. Padang Daniel. Okey. So, dia nota yang macam hari tu saya pernah pakai masa pokok tapi dia dah tukar. Okey. So, definisi medan elektrik. Bukan definisi medan Indonesia. Okay. So, medan elektrik adalah kawasan di mana cas elektrik mengalami daya elektrik. Okay. Kenapa saya biarkan nota ni saya ambil di setiap bahasa Inggeris, nanti boleh guna balik masa metrik. Metrik kau belajar bahasa Inggeris. Okay. Belajar bahasa Inggeris. So, daya tarikan cas berlainan menarik. Okay, betul lah. Menarik. Cas berlainan ni menarik. Okay. Laki dan perempuan tertarik. Kan? Tapi sekarang dah sungsang. Okay. So, ini sepatutnya laki-laki, perempuan-perempuan lah. Tak boleh. Kenapa? Perempuan negatif tak boleh ke? Okay. So, tak boleh lah kalau bersamaan jantina. Okay. Jantina tak boleh. Sama-sama. Maksudnya kena berjauhan. Okay. Okay. So, bagaimana medan elektrik diwakilkan? Medan elektrik diwakilkan. So, medan elektrik diwakilkan oleh satu garis beranak panah iaitu garis daya medan elektrik. Garis itu menunjukkan magnitude dan arah medan elektrik. Tengok ni. Ni medan elektrik. So korang tahulah kan daripada positif ke negatif lah kan. Mana boleh? Dia positif, charge tu dia bergerak daripada positif ke negatif. Apa nama yang dia bergerak daripada negatif ke positif? Apa term untuk dia bergerak daripada negatif ke positif? Benda apa yang bergerak daripada negatif ke positif? Fizik. Elektron. Kenapa elektron bergerak daripada negatif ke positif? Kenapa elektron bergerak daripada negatif ke positif? Kenapa? Sebab elektron bercas negatif. Aduh, kurang. Kemana nak dinding ni? Okey. Okey, arah medan sentiasa menuju dari cas positif ke cas negatif. Garis medan elektrik tidak bersilang. Tidak bersilang. Okey, maksudnya garis-garis tu dia tak boleh tiba-tiba kayak ni dia masuk sini pusing kan. Lepas tu dia pusing, tak ada. Dia takkan bersilang di antara satu sama lain. Okey, dia tidak akan bersilang di antara satu sama lain garis-garis medan elektrik tu. Okey, medan magnet tu tidak akan bersilang. Itu kena faham. Okey. Garis medan menjadi rapat apabila medan elektrik semakin kuat. Nampak?
dia rapat bila medan elektrik semakin kuat. Kalau korang nak buat eksperimen ni, korang boleh ambil magnet. Mana sini? Sekejap. Sekejap. Okey. Ada magnet kat sini. Okey. Korang boleh letak magnet, kan? Korang dapatkan serbuk besi. Serbuk besi tu korang boleh dapatkan daripada tempat-tempat besi. Yang buat botol-botol besi tu kan, yang kalau ni dia buat pagar Oni kat sini tu wak TV. Nama wak tu wak Sat TV, panggil wak TV. Kau ingatkan wak TV mana pula tu. Dia besi tu. Kau ambil, kau taburkan dekat magnet tu. Kau nampaklah corak di sekeliling magnet tu. Corak dia macam yang kau nampak ni lah, gambar macam ni. Okay. Contoh hari tu saya ada pergi kedai tayar dekat Taman Seri Medan. Hazard Permain. Saya ada buat skim disc. Skim disc tu dia disc brake tu dia kikis sikit supaya nak bagi mesin balik. So dia akan keluarkan besi. Nampaklah besi tu banyak. Segan pula nak ambil kan. Lupa nak bawa plastik. Sebab saya nak cakap, ni sebuah besi ni saya bawa balik sebab saya punya. Segan pula kan. Macam tapau nasi pula kan bawa balik. Itulah, so nak tunjukkan yang eksperimen tu. Kalau sempat saya tunjukkan video gambar macam mana dia buat besi tu dia taburkan kat magnet, nampak corak tu. So kalau magnet tu makin kuat, makin jelas korang nampak dia punya garis-garis tu. Okay? Dia medan elektrik kuat tu banyak sebab ada beberapa sebab, iaitu sama ada magnet tu sendiri ataupun korang kuatkan arus pun boleh. Tapi dalam cerita ni kita tengok elektrik yang magnet yang mudah lah, dia tidak melibatkan arus, dia melibatkan magnet biasa iaitu yang ada kutub positif dengan kutub negatif. Okay, alright. So yang ni ada dalam buku teks korang. Okay, VLT itu adalah voltan lampau tinggi. Voltan lampau tinggi tu maksudnya voltan yang tinggi lah. Sebab tu dia kata voltan lampau tinggi, bukan terlampau tinggi. Okey, dia dihidupkan dan serbuk suji ditabur di atas permukaan minyak. Okey, perhatikan corak elektrik yang dibentuk. Bekalan VLT digunakan untuk mendapatkan medan elektrik yang kuat. Kenapa kena pakai medan elektrik yang kuat? Supaya dapat menghasilkan garisan-garisan tadi. Okey, garisan ni dengan lebih jelas. Sebab tu korang perlukan voltan yang lebih kuat. Okey? Voltan yang kuat lah. Voltan tu sesuai lah. Tak boleh. Tapi tak boleh juga kau guna ini elektrik rumah. Tu renjatan elektrik mati pula. Sebab yang korang taburkan tu dah ada besi, boleh mengalirkan elektrik. Okey? Alright. Bekalan VLT digunakan, okey, so elektrik logam digunakan kerana konduktor elektrik yang baik. Minyak digunakan kerana ia bukan elektrolit. Ya, minyak bukan, kenapa minyak? Minyak sebab minyak dia tidak mengalirkan elektrik kan? Minyak tidak mengalirkan elektrik. Air mengalirkan elektrik kan? Minyak tidak mengalirkan elektrik. Sebab itulah. Tapi takkan korang nak mandi minyak kan? Sebab tu banyak kematian tu disebabkan oleh heater kat rumah. Heater tu sebab bawah tu ada besi. Besi tu dia buat penyambungan ada yang tak betul lah. Dia patutnya ada sambungan yang dalam tu kena betul. Adalah. Itu bukan kerja saya lah. Okay, itu orang-orang tu. Okay. So, definisi kekuatan medan elektrik. Okay, kita tengok tadi macam mana dia dapat terang ke tak terang Okay. Daya yang terletak di atas unit cas positif terletak dalam medan elektrik tersebut. Rajah menunjukkan daya elektrik yang bertindak ke atas cas uji positif. Maksudnya positif dia akan keluar lah. Nampak? Dia punya cas tu keluar. Sebab dia kan saya kata tadi, cas tu positif ke negatif. Okay? So dia akan pergi ke arah negatif. Ini kau kena faham dia pergi ke arah negatif. So rajah menunjukkan daya elektrik yang bertindak ke atas cas uji positif.
12 pula. Okey, charge uji positif. Okey, ni formula ni nanti kita akan guna E sama dengan F per Q. E ni stands for kekuatan medan elektrik, F ni bermaksud daya elektrik, Q ni bermaksud kuantiti charge elektrik. Okey, nanti kita akan tengok. Okey. So rajam dudukan medan elektrik seragam antara dua plat selari yang bertentangan charge. Okey. Ini dah tadi kita tengok kan positif ke negatif kan. So sama juga dua plat selari yang bercharge, kekuatan medan elektrik kita akan tengok dia punya E sama dengan V per D. Tadi E kita dah tahu dah kekuatan medan elektrik kan. Tapi ditambah V. Beza keupayaan antara dua plat selari ataupun kita panggil beza keupayaan, D adalah jarak di antara dua plat selari. Tengok ni formula ni saya tak jumpa ni baru begini. Okey. Arah medan elektrik mengikut arah tindakan daya ke atas satu charge ujian positif. Medan elektrik di antara dua plat selari adalah seragam. Okey, nanti kita akan tengok dia punya dua plat ni macam ni gambar Raja. Inilah plat. Ni kita panggil plat. Okey, mana datang D tu? Nah. Selari tak bolehlah plat tu letak macam ni. Tak selari lah kan. Dia dah bagi arahan macam tu. Okay. So dia akan kira macam nak kira kekuatan. Sebab maknanya dalam eksperimen ni dia nak mengkaji juga adakah jarak ni mempengaruhi kekuatan medan elektrik. Tapi berdasarkan formula yang diberi, kalau jarak dia semakin jauh, kekuatan medan elektrik dia makin rendah kan? Makin jauh, makin rendah. Maksudnya makin jauh magnet tu, makin lemah. Makin dekat, makin bagus. Sebab itulah kalau kereta api laju, kereta api laju dia tak pakai minyak, dia pakai elektrik. Sebab dia pakai magnet. Magnet. So tapi dia tidak bersentuhan di antara satu sama lain. Tayar dia tu, dia punya track, ni track. Tayar dia terapung. Macam hantu. Kau tak boleh tengok hantu kan? Tak, dia tak pijak lah. Gelap takut lah. So dia, sebab tu dia laju. Sebab apa dia? Sebab tu dia laju sebab dia tidak ada geseran. Dia punya geseran hanyalah angin saja. Kalau tidak kita dah ada dah. Kalau tidak kita dah ada dah kereta api laju daripada Kuala Lumpur ke Singapura. Dah on the way nak buat dah. Tapi apakah daya rakyat Malaysia telah menukar kerajaan? Sedih. Indonesia dah ada ya. Kita buat, lepas tu kita pilihan raya, kita tukar kerajaan, Indonesia plan. Terus buat. Dah ada orang maju. Kita dah ketinggalan dengan Indonesia. Lepas ni nanti orang tak boleh tulis tudung murah dah. Sebab Indonesia nanti dia punya mata wang meningkat. Kan? Sekarang kan banyak orang buat tudung jenama-jenama, dia ambil kaya dari Indonesia tau. Nanti sampai satu tahap kalau Indonesia dah lebih maju pada kita, kau rasa? Okay. Ni tak best ni. Okay, so ni menghuraikan kesan medan elektrik ke atas cas. So bola pimpong disalut dengan sekeping kertas logam nipis dan diletakkan di antara dua plat logam. So dalam kes ni kalau korang nak tengok bola pimpong ni dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Sebab dia disebabkan oleh cas yang dihasilkan pada plat logam ni. Okay. So bola pimpong ni bila dia menghampiri cas positif, dia akan jadi cas negatif. Dia akan jadi cas positif. So dia bawa cas positif maka dia akan tertarik ke negatif kan. Bila dia menghampiri cas negatif, so bola pimpong ni akan jadi cas negatif. Lepas tu dia pergi pula ke plat positif.
Maksudnya dia pergi ke positif, bola pingpong tu akan jadi positif dan confirmlah dia akan tertarik ke negatif tau. Bila dia pergi negatif, charge negatif akan banyak pada bola pingpong tu dan dia pergi pula ke positif, tertarik. Okey? Tapi bola pingpong tu tak ada charge. Cuma bila dia tertarik ke charge positif, dia jadi positif. So, sebabkan dia positif, dia akan pergi ke negatif. Lepas tu dia pergi negatif, dia banyak pula negatif. Dia banyak negatif, tapi bukan bermakna dia tak ada positif. Tapi dia banyak negatif, maka dia tertarik pula ke positif. Okey? Sebab tu dia bergerak. Okey. Nampak ni? Ni cerita dia. Nampak? Apabila bola disesar ke pelat yang bercas positif, bola menerima tu. Yang saya cerita tadi lah. Sebab dia, sebab bola tu dah jadi cas positif, so dia pergi ke negatif. Okey. So, sekarang ni dia dah sampai kat negatif. So, dia jadi negatif. So, dia pergi positif. Dan berterusanlah sehingga selagi ada arus yang mengalir lah. Okey. Dia macam perkara yang senang lah nak faham dalam kehidupan kita. Bila korang kawan dengan orang-orang yang bersifat negatif, maka korang sendiri akan bersifat negatif. Bila korang berkawan dengan orang-orang yang bersifat positif, maka korang pun akan jadi orang yang positif. Saya nanti memang jenis yang kalau ada kawan yang tikam belakang ke apa, saya tinggal terus. Memang lupakan terus. Buang terus dalam kehidupan. Tak boleh sir, kita tak boleh memutuskan silaturahim. Tapi ada hadis ni, kalau kita orang tu buat salah kita, kita memaafkan dia dan kita boleh melupakan dia. Ada. Nabi buat. Kenapa dia tak nak timbul fitnah dan dia tak nak jadi benci pada orang tu. Jadi kau pergi. Macam itulah dia punya ayat. Okay? So, sama lah juga kalau kita gunakan lilin. Sama konsep macam bola pingpong tadi. Bola sepak tak boleh. Semua kita berharap malam ni kan bola tu banyak pergi ke pintu gol Bangladesh lah. Tak tahulah kok punya Malaysia tak nak datang kan malam ni kan, sebab dah ada seorang menteri tu cakap bunyi bising mengganggu pemain Malaysia. Kan? Tapi saya tak sabar nak tunggu dia kena exit. Mesti ni kena can-can. Kena nyanyi tengok. Kau tahu ke can tu apa? Can tu kalau yang tu Ultra Senayan nyanyi. Can. Kau dengar tu dia ada exit tu. Exit lah. Okay. So, nampak api? Sebab tu lah kau tengok api tu melenggok-lenggok. Cuba kau bakar api waktu maghrib. Kau nampaklah api tu. Maksudnya muka ada syaitan di situ. Tak, dia lain macam tu kalau kau bakar waktu maghrib. Okay? Tak, sebab saya pernah buat, saya tahulah saya bakar waktu maghrib. Suka tu apa hal marak semacam ni kan. Jadi sejeling api tu seolah-olah semenjeling syaitan tu lah. So, padam. Okay. So, konsep dia sama macam bola pingpong Okay, so kita tengok arus elektrik. Tadi dia nak tunjukkan beza keupayaan. Okay, sekarang ni tadi bukan arus beza keupayaan. Tadi medan elektrik. Okay. Lilin Lilin sekarang ni pun dah jadi barang yang popular masa hari raya. Nak main mercun. Okay. So, arus elektrik. Bakar rumah pun boleh juga kan?
Bakar rumah. Okay. Sepatutnya yang orang yang kuat rokok kan, syekh rokok kan dia kena pakai lilin. Okey. Kan faham ada di kalangan parent bapa korang ada rokok, faham. Tapi janganlah ikut. Jangan ikut. Nanti kan korang ni dah habis belajar, dah bekerja. Kan sekarang wah betul saya tak akan ikut pun. Nanti saya tengok dah bekerja. Habis juga, jahanam juga hidup korang. Okey, sebab memang hukum fatwa negeri Selangor, maksudnya di kalangan korang merokok di negeri Selangor, hukumnya haram. Di negeri Selangor. Haram. Okey, tapi berani cakap dengan apa orang? Tak jadilah. Okey, so definisi arus elektrik. Kadar pengaliran cas dalam satu konduktor. Kadar, bila sebut kadar, bukan nasi kandar. Kadar tu maksudnya masa. Tengok formula. Ni ada masa nampak? Kadar pengaliran cas. Kadar pengaliran cas. Bila ada masa bawah tu mesti ada kadar. Okay? So, tengok. Nilai arus yang tinggi, nilai arus yang rendah. Macam mana? Sebab kalau korang tengok kat sini, dia punya cas banyak ni. Jadi arus ni tinggi. Rendah. Ni banyak sebab tinggi, ini rendah. Ni sikit. Jadi dia punya arus adalah rendah. Okey, ni formula ni I ni stand for arus Q ni stand for charge, P ni stand for time. Time masa. Okey? Okey. Okay, orang Melayu kan dah time. Time tu masa, dah time. Okey. Alright. So, arus elektrik 5 ampere mengalir melalui satu perintang selama 2 jam. Okey, kita kena pakai unit masa adalah unit saat. Sebab unit asas yang 5 tu, yang jarak, masa, suhu tu kan, dia punya unit asas dia, masa adalah saat. So, kita kena tukar kepada saat. Okey, nampak arus. So, hitungkan cas elektrik. Tadi dia bagi formula kan. I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. Okey, masa maksudnya 120 minit. Kali pula dengan 60 kan? Okey, tapi kat sini dia nak pakai apa ni? Betul lah. Jadi 60 kali 60. Betul lah dia bagi kiraan ni. Okey, so kat sini sebenarnya 5 ni apa? Arus kan? Ni 5. Ini Q. Masa dia ialah 2 jam kali 60. Korang dapat minit tu kan? Nak kalikan sekali lagi dengan 60 kan? Untuk dapatkan saat. So apa korang buat? Korang cuma darabkan ni saja. So korang akan dapat nilai cas. Cas unit dia adalah coulomb, iaitu C. C-O-U-L-U-M-B. Jangan nak eja sampai habis. Kalau korang eja masa tulis jawapan, kalau salah eja, salah. Baik tulis sini. Tak ada. Dalam fizik tak ada markah lebih. Dia tak sama macam admin. Okay, tulis unit. Tapi tak tulis unit boleh jadi salah. Okey, beza keupayaan. Okey, tadi kita tengok arus elektrik. Okey, arus elektrik. Dia maksudnya banyak arus tu. Arus yang kalau kau tengok banyak, jadi nilai arus tu tinggi. Kalau banyak cas, arus dia tinggi. Kurang cas, arus dia rendah. Okey. Alright. So, beza keupayaan. Kalau beza keupayaan, dia bagi tahu kat sini ialah
Kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas antara dua titik dalam medan magnet. Maksudnya, kalau dalam kehidupan seharian, kerja yang korang perlu lakukan untuk menggerakkan diri korang daripada rumah korang ke tempat tuition. Sebelum sampai ke tempat tuition, halangannya merentas desa. Okay. Sebab mungkin korang akan tertarik, sebab halangan tu nak sampai tu tertarik dengan kedai vape. Bahkan kedai vape kan dia kan lepak, boleh main PS baru semua kan. Oh tak nampak lah kan dia orang buat tempat-tempat lepak, try lah masuk. Jangan. Korang cepat terpengaruh. Kan? Pengaruh rakan sebaya ni kuat ni. Okay. Orang perempuan ni dia jual produk sikit kan. Dia jual produk, lepas tu, ini berkesan. Boleh. Okay, so. Patut mana bahasa Inggeris ni? Definisi beza keupayaan kita tengok kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas, satu kolom cas antara dua titik. Okay, betul lah dia kalau korang nak pergi dari satu titik ke satu titik, maksudnya bila korang bergerak daripada satu titik ke satu titik tu, korang dah melakukan kerja. Kerja. Tapi kalau daripada satu titik ke satu titik tu korang tidak bergerak, maksudnya korang akan dikerjakan. Nanti. Okay? Seperti kawan-kawan kita yang tadi kan. Okay, so B sama dengan beza keupayaan. Korang tahu kan masa sekolah rendah korang ada belajar sains, ada B tu korang tahu voltan kan. B sama dengan IR. B tu voltan, I tu arus, R tu rintangan. Korang ingat B tu voltan, tapi B tu adalah beza keupayaan. Beza keupayaan tu maksudnya, kenapa beza keupayaan? Bila korang ada daripada titik A nak ke titik B, korang kena ada keupayaan yang tinggi untuk bergerak daripada titik A ke titik B. Kalau korang tidak ada keupayaan, tidak ada berlakulah kerja. Maksudnya tak terhasillah voltan. Okay? So benda senang. Korang patutnya daripada rumah ke tempat tuition, korang tak datang tuition, korang tidur kat rumah. Maksudnya tidak berlakulah kerja kat situ. Tak adalah voltan dihasilkan. Itu benda senang nak fahamkan istilah fizik. Okay. So W adalah kerja iaitu work bahasa Inggerisnya, Q adalah charge, E adalah energi iaitu tenaga yang digunakan. Okay, ni nampak? Inilah dia. Kat sinilah berlakunya beza keupayaan. Sebab dia nak menggerakkan charge. Charge kan dia bergerak pada positif ke negatif kan? Dia nak bergerak daripada P ke Q. Nampak? Korang mesti ada charge tu mesti berkeupayaan tinggi di tempat yang positif untuk pergi ke tempat yang negatif. Maksudnya yang kawasan Q tu keupayaan dia rendah. Of course lah, kalau dua-dua tinggi macam mana berlaku pergerakan? Dia kena tinggi, satu rendah. So charge tu mempunyai keupayaan yang tinggi untuk bergerak ke Q yang mempunyai keupayaan yang rendah. Okay, jelas? Okay. So, apabila bateri disambung ke mentol lah 1 liter, ia menghasilkan, tak payahlah. Dah cerita dah tadi semua. Okey, apa dalam tadi, apa yang mempengaruhi keupayaan tu tadi? Mentol tu juga. Sebab mentol ni, dalam kes ni, dia adalah rintangan. Rintangan. Okey? Rintangan. Macam tadi saya cerita tadilah. Rumah ke tempat tuition, rintangannya merentas desa. Rumah ke tempat tuitionnya, rintangannya latihan bola. Okey. Tentulah contoh-contohnya. Okey? Alright, jom kita cuba jawab latihan. Saya depan saya nak biar je kau terasa. Biar merobek. Kau punya hati ni, biar terobek.
Kan? Sebab saya tak nak korang terkorban di kemudian hari. Nak korban hari, bukan korban raya, korban. Ya, sakit hati sekarang. Kalau nak sakit hati, sakit lah, tak apa lah. Yang penting, sepuas hati kalau korang dah berjaya. Okay, so, jom, cuba. Raja satu menunjukkan sebuah bola bersalur logam bersentuh dengan pelat negatif yang disambungkan kepada bekalan kuasa BLT. Antara pernyataan itu manakah benar? Bagi jawapan. Bola tu neutral, bola tu tidak charge, bola tu bercas negatif, bola tu bercas positif. Sebab kalau dia duduk tengah-tengah, bola tu kat tengah-tengah, maksudnya dia tak bercas lah. Ataupun neutral lah, sama je kan. Tapi masalahnya A dengan B tu salah. So, sekarang ni dia bercas apa? Sila kan, dia bercas negatif kan? Tapi ni bukan jawapan ni yang salah, ni yang lain ni. Bukan. Salah. Okey. So, bola tu bercas negatif sebab dia berada dekat pelat negatif. Okey? Alright. Next. Raja menunjukkan sebuah sel yang mempunyai rintangan dalam disambung kepada sebuah momentum. Apakah bacaan voltmeter apabila switch K dipadamkan? Maksudnya, ini dia punya bacaan volt. Kan? Lepas tu dia cabut bacaan volt bila bersambung. Tapi sekarang dia buka switch ni. Adakah kosong? Tak. Bacaannya lebih kecil daripada 1.4 volt. Lebih kecil pada buat 1.4 volt. Kenapa? Dia akan kira rintangan dalam pula. Dia ada bacaan voltan. Okey, dengar saya cakap Korang tak boleh jawab kosong Tak boleh jawab kosong. Dan korang pun tak pasti dia 1.4 ni jika ada ni. Jika bersambung. Okey, jika bersambung 1.4 lah. Okey. Bila dia diputuskan, litar tu diputuskan, ada satu lagi yang korang kena ambil tahu. Voltan ni, litar bersambung, dia baca mentol, betul? Bila litar diputuskan, dia baca bateri. Dia baca bateri. Jadi bacaan dia akan jadi lebih kecil daripada 1.4 volt. Kenapa? Sebab ada rintangan dalam bateri tersebut. Nanti kita akan belajar rintangan dalam ni. Nanti ada satu topik kan rintangan dalam. Okey, korang tengok nanti. Soalan ni ter-advance, patutnya selepas. Okey, next. Ada masa. Ni ada Q. Ni ada masa. Ni nak arus. Q sama dengan IT. Q dia 6. Ni I kan? T dia 1.2. Dia nak kira apa? Arus So 6 bagi 1.2 berapa? Bagi 1.2. 5. So jawapan dia C. Nampak? Penggunaan formula lah kat sini. Tahu tak? Orang yang sebab itulah setekankan yang hari tu Mac. Betapa pentingnya korang tu dapatkan A tu Mac. Sebab dekat bab perempuan ni punya banyak bab penilaian. Kalau perasan lah. Okey. Raja manakah menunjukkan medan elektrik yang betul? Tengok mana? Kelakar ya A tu. C lah kan? Okay. So A ni apa hal ni bentuk macam tu? Dia saja nak menirukan korang lah. Okay.
Okey, Raja menunjukkan satu bola polisterina yang bersalut dengan bahan konduktor dalam satu medan elektrik yang kuat. Bola polisterina itu digerakkan ke arah plat logam positif P dan kemudian dibiarkan. Dia bergerak ke P, dia bergerak ke P sekarang, cerita tadi. So apa berlaku? Apa berlaku seterusnya? Kekal di P, bergerak ke O dan kekal di O. Bergerak ke Q dan kekal di Q. Bergerak berterusan antara P dan Q. Okey, baca ayat baik. Bersalut dalam satu, okey, boleh bergerak ke arah plat positif dan kemudian dibiarkan. Dia tak kata kekal kat situ, dia kata dibiarkan. Jawapan dia antara C dengan D, mana satu? Dia akan bergerak berterusan lah. Kan? Takkan di Q, oh dia relax je. Tak, dia nak relax buat apa kat situ lama-lama. Kan? Okey. Ni soalan paper 2 contoh soalan paper 2 kalau kita tengok. Nampak? Tak, ni memang soalan SPM korang lah. So dia tanya apa maksud, sebab itulah kalau korang kena yang kalau nak untuk fizik ni, definasi ni cuma baca lah, saya tak suruh korang hafal. Baca je. Selalu banyakkan baca definasi je. Bila korang dah selalu baca, nanti insyaAllah lah dalam esok tu senang lah. Kalau korang faham lagilah. So, okay. Ini contoh saya lebih suka nak ni soalan paper 1 ni tadi. Okay, medan elektrik tadi So pada ruang di bawah lukiskan corak medan elektrik yang dihasilkan oleh susunan radas di atas. Ni positif, ni negatif. Ni dia jadi bintik tau. Maksudnya dia jadi bulat. Macam ni. Bulat ni negatif. Bulat ni positif. Bermakna dia akan jadi macam ni lah. Anak panah dia ke mana? Ke kanan ke kiri? Ke kiri kan? Kena lukis lah biasa. Dia suruh lukis lah. Tapi kau dah lukis sesuka hati. Bulat tolak ni. Kau tengok kat bawah ni. Bentuk dia macam mana? Bulat lah. Bulat lah. Lepas tu kau pergi buat plat. Cantik sikit so. Tak boleh. Tak boleh. Dia tetap kena ikut apa yang diminta lah dalam peksa. Okay? Kena ikut apa yang disuruh dalam peksa. Okay? Right. Satu arus elektrik 0.2 ampere dibiarkan mengalir selama 3 minit. Itu korang akan tukar kepada sains, itu 180 saat kan. Itu kan kuantiti cas yang dibawa oleh arus elektrik. Q sama dengan IT ni formula paling popular. Okay. So 0.2 darabkan dengan 180. Itu je saya nak tunjuk, korang tak kira pun tak apa. Okay. Faham Q sama dengan IT ni paling popular. Even seingat tu je. Yang lain saya kena tengok balik. Okay. Yalah bila dah cakap paling popular, apalah yang tu. Okey, corak medan elektrik yang diperhatikan pada raja 1A adalah kurang jelas. Kan? Cadangkan satu pengembosan yang boleh dilakukan untuk mendapat corak yang lebih jelas berdasarkan aspek-aspek yang berikut. So, bekalan kuasa yang macam mana kita perlukan untuk mendapatkan corak yang lebih jelas? Kita bekalan kuasa yang lebih tinggi ataupun lebih kuat. Okey, betul? Sebab meningkatkan arus elektrik lah. Bila bekalan kuasa lebih kuat ataupun lebih tinggi, dia akan meningkatkan arus elektrik. Bila arus elektrik lebih tinggi, maka dia akan menghasilkan corak medan elektrik yang lebih terang. Okey? Jenis elektrod. Jenis elektrod ni susah sikit nak jawab. Sebab dia kan nak pakai besi ke, kuprum ke. Kan. Apa yang paling tu saya lupa nama dia. Dia ada nama, saya lupa nama yang. Kalau kau tak tahu pakailah, tulislah besi ke, tulis boleh. Jenis besi dapat meningkatkan
arus yang mengalir. Sebab korang kena pakai elektrod yang boleh mengalirkan arus elektrik. Kalau boleh plastik memang habis, salah. Okey, berikan satu sebab mengapa minyak masak digunakan dalam eksperimen ini. Minyak masak tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Itu je lah. Kalau tidak, kau masak, kan? Kalau tidak, senanglah kan memasak, kan? Kan, nak goreng ikan, tu je bubur cas. Oh, dah siap. Ikan. Cuma adjust je cas berapa banyak, kan? Siap lah. Kan? Okey. So, medan elektrik, apakah yang, okey, medan elektrik maksud nanti korang boleh ni, ingat hafal maksud berdasarkan kefahaman. Ataupun kalau dia ada formula, hafal saja formula. Nanti saya akan ulang-ulang lagi lah bab-bab nak definisi ni. Sebab dalam soalan-soalan macam ni, dia bermula dengan maksud ataupun definisi. Fizik memang bermain dengan macam tu. Alasnya satu markah ni kalau menentukan korang dapat A, rugi. Menentukan korang dapat B, rugi. Menentukan korang lulus pun rugi. Sebab kan mungkin untuk korang dapat C, kalau korang gagal dapat C, dah korang tak dapat masuk matrik. Juga kalau korang dapat C atau D, membezakan korang setahun atau 2 tahun kat matrik. Ataupun tak dapat langsung. Okay, apakah yang berlaku pada nyala lilin apabila suis dihidupkan? Terangkan jawapan anda. Lilin buat apa? Ni lilin. Dia on ni, bekalan kuasa, apa berlaku pada lilin? Bergerak ke kiri dan ke kanan. Itu je. Okey. Kalau kau nak jawapan lebih jelas, lilin tu bergerak ke arah plat P dan bergerak ke arah plat Q dan seterusnya. Okay. Boleh? Kiri kanan je lah, lagi senang, kan? Okey, habis contoh soalan. Jom kita masuk rintangan. Rintangan-rintangan yang korang hadapi sekarang ni lah. Okey? Okey. Ohm. Konduktor ohm ialah konduktor yang mematuhi hukum ohm. Dulu ada belajar ni, masa form 3 lah. Kita ajar elektrik yang kena kira-kira tu. Ada. Oh, lupa pula form 3, form PKP. Biasanya teacher akan ajar pengiraan bab perintangan ni. Jadi selah yang pengiraan tu yang kira, kan? Teacher bagi korang. Sebab dia kat fizik sebenarnya. Okey. Okey, konduktor bukan ohm, ialah ohm ni siapa sebut orang Indo ni. Lah bagus orang belajar fizik tu. Maksud dia saya lupa ohm pakcik. Konduktor pakcik lah. Yang bawah ni konduktor bukan pakcik. Okey, merupakan konduktor yang tidak mematuhi hukum ohm. Okey, tengok dia hukum ohm ni dia kena beza keupayaan mestilah berkadar terus dengan arus. Okey, ini tidak mematuhi lah sebab dia tidak berkadar terus. Okey, jadi bentuk ni tidak berkadar terus. Okey, nampak berkadar terus. Bertambah B bertambah dengan I. Jadi dia tidak mematuhi hukum. Dia kena berkadar terus. So kadar pertambahan mestilah tetap. Ni meningkat tak sama Rintangan dia malar. Dia meningkat. Yang ni meningkat. So dia kena ikut yang hukum ohm. Okey. Okey. Saja soalan untuk pengiraan ni, tengoklah kalau ada kita buatlah sikit nanti. Yang ni agak mengelirukan sikit. Korang kena hafal. Ini lita bersiri. Ini patut masuk form 3 itu ditekankan. Ini lita selari. Okey. Lita bersiri arusnya hasil tambah. Lita selari arus dia sama. Ni rasa tu terbalik ni.
ya. Saya ambil kat sini lah. Tadi macam salah. Ni. Ni kena ingat Alamak, kecil sangat Ini penting kalau korang tak faham ni, Abiah, banyak sangat konsep. Ada part-part yang penting saya ambil dulu. Teks. Ni lita bersiri. Lita bersiri ni, dia susun lurus. Lita selari ni, dia susun bertingkat. Dia bertingkat-tingkat. Okey. Ini kena tahu. Belah kiri lita selari, belah kanan lita bersiri. Okey. Jadi kita terbalik, salah. Terbalik. Yang ni saya hafal. Tadi nota dia salah apa dah. Okey. So, lita bersiri, arus dia sama. Maksudnya, dia nak cerita kat sini, kalau arus dekat sini 5 ampere, okey, kat sini pun 5 ampere, kat sini pun 5 ampere, kat sini pun 5 ampere. Faham? Faham? Tapi kalau lita selari dia adalah hasil tambah. Maksud kalau kat sini, kalau dekat sini 6 ampere, kat sini 6, kat sini mungkin 3, kat sini mungkin 2, kat sini mungkin 1. Kenapa? Hasil tambah dia menghasilkan 6. Okey, boleh ingat dah yang pertama. Sesiri sama selari hasil tambah. Kalau korang tak faham ni, korang tak boleh buat pengiraan. Okey. Tadi sebab saya dah ingat waktu tadi salah tu. Okey. Kalau lita tadi arus sesiri sama selari hasil tambah. Litar sesiri untuk beza keupayaan dia adalah hasil tambah, litar selari sama. Terbalik. Okey, korang kena ingat satu. Ingat satu je. Maksudnya kalau korang ingat ni, litar bersiri yang ni sama, litar selari hasil tambah. Korang tahu lah yang voltan ataupun beza keupayaan dia berlawan. Maksudnya litar sesiri ni dia hasil tambah, litar selari dia sama. Okey, maksud dia sama lah maksud dia. Kalau voltan dia dibagi 6, maksudnya ni 3, yang ni 2, yang ni 1. Kalau kat sini dia bagi 6, yang ni mesti 6, yang ni mesti 6, yang ni mesti 6. Damien. Nak beli bola kecil lah, bola baling kan. Bola baling ke tuku besi? Tuku besi. Balik lebam je semua. Bola baling tu keras juga kan? Bola baling ke bola tampau? Bola golf pun kira bola golf. Tapi kalau bola tenis kan korang selalu main tu apa tu? Bola beracun. Bola tenis tak pernah main ke bola beracun yang kejar-kejar? Bola beracun. Korang lah masalahnya kena tahu PUBG, Mobile Legend, apa lagi ada baru semalam tengok ada game kat TV. Apa semalam namanya? Vietnam juara apa tak?
Lupa. Oh, kau ingat saya tak ambil tahu, cuma terlupa nama tu. Ha? Malaysia kalah. Biasalah kan. Last minute baru nak kejar, kalah. Okey, rintangan. Rintangan dia sama dengan botan, ikut botan. Tetapi formula dia untuk rintangan litar selari dia lain kalau yang ni dia asyik tambah saja. Kalau rintangan berkesan untuk litar selari dia asyik tambah. Litar bersiri dia asyik tambah. Kalau litar selari tu formula dia. Okey. Okey. Tengok, saya dah paksa korang ingat sekarang bukan besok lusa. Okey, jom kita tengok pengiraan. Okey, ni salah tadi. Dia terbalik kat sini ni. Dia terbalik dekat mula-mula tadi Mula-mula dia terbalik, dia salah. Okey, sebetulkan Yang ni sepatutnya, yang ni dia sama kan. Yang ni yang saya tambah. Okey. Yang ni yang ni betul pula ya. Yang ni dia betul. Yang ni betul Yang ni dia betul so yang pertama tadi dia salah Okey. Ni soalan yang saya pernah jumpa lah dalam SPM ni. Faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. Yang pertama, panjang dawai. Kan? Panjang dawai. Korang punya jarak melintang desa berapa kilometer? 20 kilometer? 20 kilometer tu sampai Banting Okey juga. Pergi Banting, esok lah balik. 7 dulu 10 ke 15. So korang tu lah kesian kan. Orang punya melintang desa berapa tahun berakhir setelah berlama-lama hari tak lalu kubur akhirnya Form 3 tak sempat kan? Last Form 2 kau ni kau lah ni dapat balik COVID sekali terus sampai kubur. Patutnya masa COVID itu boleh je buat melintang desa merentas ke hospital. Kalau sekolah SJ ni dia suka mengganggu lalu lintas. Lintas jalan itu jalan besar. Tak ada dah Ada sekali dia lintas jalan besar, orang marah gila. Ada sekali dia buat. Tak ada jangan. Nak je jantas. Tak roboh je jantas tu. Pernah sekali dia lalu depan tu. Lepas tu patah balik tu jantas juga. Sebab ada orang marah tu. Pernah dia lalu dekat depan masjid Kamidan tu. Lalu foto. Okey. Nampak? Nak cerita, makin jauh jarak, makin tinggi rintangan dia. Makin panjang dawai tu, makin tinggi rintangan dia. Dulu saya punya melintang desa masa Form 1, Form 2, Form 3, kita buat kat Taman Tasik. Sebab saya duduk kat Taman Taiping. Taiping ni dia Taman Tasik Taiping. Taman Tasik yang paling cantik kat Malaysia lah. Dia. Pergilah sini kita tengok. Siapa pernah pergi Taiping? Kampung kan kita pernah yang pernah. Taiping. Kan cantik kan tak? Betul? Dia cantik waktu malam. Sebab dia ada abang. Memang indah. Malam memang indah. Okey. Tak, itu bukan rintangan Okey, sebab saya punya kau tengok Taman Tasik tu kan? Tengok kan? Tu yang kat kita orang punya melintang desa kat Taman Tasik tu keliling. Lari dia punya garisan penamat. Sebelum garisan penamat kena naik bukit. 100 meter terakhir. Naik bukit lepas tu turun. Turun dengan lajunya ke garisan penamat. Tak adalah turun dengan lajunya lah. Kau macam sampai ke garisan penamat dengan gaya lah, bergaya. Kan korang kan garisan penamat
Dengan baik semua betul tak? Sambil kunyah-kunyah mengumpat tak, ni dia naik bukit turun. Masih ingat saya dulu dapat top 20 masa tu. Itulah. Top 20. Top 20 ke top 30 saya ingat. Yang pertama menang tu orang India lah biasa. Okay. So, itu panjang, makin jauh. Tapi kalau kau lari kat Taman Tasik dengan sejuknya kan, tak ada dah rintangan kan, macam best kan. Kalau boleh waktu malam lagi best kan. Okay. So, luas ke rata rentan? Sebab dia kalau nak macam tu, pola korang macam contohlah nak buat dekat korang di Taman Tasik. Bakat murid ni. Parent korang kena tahu. Macam kita orang dulu, sekolah kita orang, dia pakat dengan driver bus yang naik bus semua tu hantar budak ke sana. So kita orang just tunggu, lepas tu nanti bus ambil lah. Ada berapa tahun juga dia buat kat Taman Tasik. Rasa sampai sekarang masih dia buat kat Taman Tasik. So tutup lah Taman Tasik tu, tak boleh orang masuk. Senang. Okay. So, okey, luas kata rentas. Okey, konsepnya luas kata rentas ni, makin luas, makin kurang rintangan dia. Okay. Makin sempit, makin tinggi rintangan dia. Contoh, kan? Sekarang pasar Selasar tak ada kan? Contohlah dulu masa zaman kenangan pasar Selasar. Kat Taman Pahlawan kan? Waktu petang kan tak ramai orang kan? Orang pergi pun senang kan, masa buka nak sebelum buka puasa pukul 5, pukul 3 korang pergi beli, pukul 4 dah pergi beli. Pukul 3 beli di pasar buka pergi beli kan tenang, tak ada rintangan kan. Cuma rintangannya makanan. Tapi bila dah dekat-dekat nak buka puasa pukul 7 ramai orang. Itulah rintangan termasuk syaitan. Tak, tu maksud saya nak ceritakan rintangan je fokus syaitan tu sebab ni bukan subjek agama Islam. Okay. Dan tak ada kena-kena juga dengan KKQ. Okay So, kerintangan dawai. Okay, jenis dawai juga mempengaruhi rintangan. Dawai dia ada kuprum, tembaga, besi, emas. Siapa nak buat? Emas bagus dia punya dikurang rintangan tau. Tapi siapa nak buat korang punya wiring pakai emas? Kan? Kan? Tembaga, kuprum pun orang curi. Sekarang kita pakai kuprum. Kuprum pun orang curi. Apa tak lagi emas? Atas bumbung kau kopak orang sanggup curi. Tapi investment bagus tu. Harga emas tengah murah kau buat wiring pakai emas. Tunggu harga naik, gadaikan segala apa yang ada. Okay. So aplikasi rintangan contohnya elemen pemanas menggunakan konduktor punya rintangan takat lebur yang tinggi, wayar penyambung punya konduktor yang punya rintangan rendah untuk mengelakkan dawai cepat menjadi panas. Okey. Kalau korang perasan, wayar aircon ni dia besar tau. Aircon ni dia besar berbanding dengan wayar lain. Kalau kau tengok wayar contoh wayar cas laptop ni dia kecil. Wire aircon dia besar. Sebab dia perlukan arus yang lebih besar. Sebab rintangan dia lebih tinggi. Nak kurangkan rintangan dia kena gunakan wire yang besar. Bukan dekat itu saja, plug dia pun bukan plug yang biasa. Sebab dia rintangan dia lebih tinggi. Jadi nak mengurangkan rintangan kena guna wire yang lebih besar. Boleh kalau nak guna wire yang lebih kecil. Kalau kau pegang wire panas. Jadi tak ada rasa apa-apa. Itu kecil lah. Okey, itu beza dia. Ini wire standard kalau buat lampu. Kalau wire untuk plug di dalam ni, dia wire besar. Wire besar sikit pada yang ni. Besar sikit pada ni. Dia ada apa milimeter lah ni dia. So dia besar sikit. Kalau kau tengok ni kecil. So kalau dalam ni besar untuk plug. Untuk plug.
Apatah lagi untuk plug aircon, jadi wire dia lain. Okey. Okey, dah habis satu part kan. Detik ni senang. Cuma menyampang pengiraan. Okey, kenapa manakah yang mempunyai rintangan yang paling tinggi? Rintangan yang paling tinggi, keturunan dia paling tinggi. Jawapannya apa? T. Okey. Kan subjek yang mempunyai rintangan yang paling tinggi? Enak ke? Bukan, KKQ lah. KKQ bahasa Arab kan sebab tak boleh draw. Kan kalau boleh draw itu mesti admit lagi power kan, busy power. Tak pergi tengok nanti sabarlah. Khusus sabar. Tunggu mai. Okey. Okey, Raja 2 menunjukkan 1 liter elektrik yang mengandungi dawai P dan dawai Q daripada bahan, panjang dan ketebalan yang sama. Bahan sama, panjang sama, ketebalan dia sama. Okey. Apakah yang akan berlaku kepada jumlah rintangan dalam liter apabila dawai P dalam dawai Q disambung secara selari? Okey, balik. Adakah rintangan dia bertambah atau sekarang dia sesiri? Selari rintangan dia bertambah ke berkurang? Rintangan. Rintangan kena tengok dia punya beza keupayaan. Okey. Jadi sebenarnya bila kita gunakan litar selari, rintangan dia berkurang. Sebab itulah litar yang buat sambungan wiring kat rumah korang, litar dia adalah litar selari. Sebab bila ada satu lampu terbakar, lampu lain masih boleh menyala. Okey. Okey. Dah sesiri kan? Ingat, kita kan sesuruh ingat arus kan? Kita sesiri arus dia? Sesiri. Sesiri. Sama kan? So, kalau arus dia, okey. Sekarang kita nak kira arus kan? Okey. Yang ni dia punya rintangan dia sama. Okey, sekarang nak kira rintangan, okey. Kalau kita sesiri, rintangan dia hasil tambah ke 1/R? Hasil tambah kan? Nampak. Kalau korang tak, kau tahu sesiri, hasil tambah ke ni ke? Pentagon lah, petak lah korang. Kan, hasil petak je pentagon lah. Okay. So, 2 tambah 2 dapat 6 kan? 6 kan? So, V sama dengan I, R. So, 6 sama dengan 6I. So, I dia 6 bahagi 6 dapat 1. Okey. Dia sama kan? Cek tadi. Sama kan? Sama kan? Arus dia sama kan? Bermakna, kalau dekat sini 1, kat sini pun arus dia 1, 1 dan 1. Okey. Jelas? Okey. Okey, graf manakah menunjukkan hubungan antara beza keupayaan B dan arus bagi sebuah konduktor O? Jawapan dia A lah. Bergerak terus. Okey. Kita tengok tadi saya bagi tahu kan. Di manakah antara dawai kupron berikut mempunyai rintangan yang paling besar? Rintangan paling besar dia mestilah panjang dan diameter dia paling kecil. T kan? Panjang kan? Lepas tu diameter dia paling nampak? Konsep ni tadi Pak Tu tadi. Kalau korang ingat Pak Tu tadi, korang boleh jawab soalan ni. Kan? Okay.
Tapi sebenarnya benda ni korang boleh pakai teori apa logik pun boleh. Macam saya cakap tadi kan pergi pasar. Waktu ni tak ramai, besar maksudnya rintangan kurang. Tapi ramai, kecil, makin kecil ruang rintangan dia makin tinggi. Nampak? Tu nampak macam itulah. Tapi memang kita rakyat Malaysia kita kena faham dia suka rintangan yang tinggi. Kita tengok kod dapat leading 50, lepas tu kena 65. Okey, yang manakah menunjukkan lintas lari? A ke B? A ke B? B lah kan nampak ni. B lah ni kan selari ni. Lukis Raja Lita bagi Raja 1A. Lukis Raja Lita untuk 1A. Alah, sama macam tadi lah. Okay, so Lita bateri dulu. Korang kalau buat terbalik pun boleh Okay. Okey, lepas tu apa ni? Kat sini nak tak apa ni? Emitter kan? Lepas tu kat sini ada apa? Mentol kan? Dah lah itulah, tu dia selari lah, tu je. Tapi dia tak berapa mentol tu. Tapi dia pakai tu bateri dia berapa tu? 4. Salah lah tu gambar Raja. Patutnya kat sini jadi ada 4. Korang jangan bubuh satu bateri je, dah bagi 4, kau bubuh satu je. Salah. Okay, mentol berapa tu? 3 kan? Tak, 3. Yang ni pun boleh. Yang ni pun boleh. Yang ni pun boleh. 3, 4 kan bateri. Lepas tu emitter. Ni boleh, ni rintangan. Sebab bateri tu mentol tu boleh jadi rintangan. Boleh. Mana-mana lah. Tapi kalau saya pakai ni. Okey? Faham Alright. Kita ambil latihan ni. Pelajar 1C menunjukkan 1 liter elektrik. Anggap rintangan bagi bateri boleh diabaikan. Hitung rintangan berkesan bagi bateri ini. Okey, yang ni menarik kiraan dia. Hitung rintangan berkesan Korang kena kira ni dulu. Lintas lari tadi dia punya formula 1/R kan? So jadi 1/10 tambah 1/10. So dapat 2/20. Okey, sama dengan 2/10 pula. 2/10 kan? 1/R. Kita balikkan 2R sama dengan 10. So R sama dengan 10 bahagi 2 dapat 5. Bermakna dekat sini kawasan ni jumlah dia adalah 5 ohm. So sekarang ni nak dapatkan R, dia jadi sekarang ni abaikan dah 10 dengan 10 ni sebab 10 dengan 10 ni kau dapat hasil dia 5, betul? Betul? So sekarang ni jadi sesiri pula. 1 tambah 5 korang dapat 6. Nak kira dia kena kira lintas selari dulu. Lepas tu kira yang sesiri. Itu syarat dia. Kira yang selari, lepas tu baru kira yang sesiri. Dah dapat selari punya jawapan, tambahkan yang sesiri. Okey? Okey. Okey, so tadi kita dapat jawapan tadi. Berapa tadi jawapan? 6 kan? So nak carikan dia punya arus. V tadi 12. 6 R kan? So R dia sama dengan 12 bahagi 6. So dapat 2 ampere. Okay? Right.
Satu daripada perintah 10 ohm tu dikeluarkan dari litar itu. Apa yang berlaku kepada bacaan emitter? Satu daripada perintah 10 ohm dikeluarkan daripada litar itu. Apa yang berlaku? Korang tak boleh kira Kenapa saya kata korang tak boleh kata? Sekarang ni katakan yang ni 10 ohm ni dikeluarkan. Okey. Kalau korang nak buat kiraan, nak buat kiraan, tengok sekarang ni kalau dikeluar dia jadi 10 ohm kan? Ni jadi sekarang ni dia akan jadi 1 litar yang bersiri, betul tak? Sebab dia keluarkan 1 jadi litar bersiri. So ni 1, ini 10. So rintangannya sekarang jadi 1 tambah 10 dapat 11 kan? So korang cuba kira balik. V sama dengan IR. Okey. Kalau ikut teori, sekarang ni ditanya apa tadi? Apa berlaku pada apa? Emitter kan? Bacaan arus kan? Bacaan arus kan? Okey. Sekarang ni, bila dia keluarkan satu perintah 10 ohm, bacaan dia jadi 11. 11 ohm. Tadi 6 kan? Maksudnya rintangan bertambah betul? Rintangan bertambah kan? Okey. Kalau rintangan bertambah, apa jadi pada arus? Saya pernah cakap ke korang, kalau duduk bersebelahan dia apa? Berkadar songsang ke berkadar terus? Songsang. So, arus akan berkurang. Tak percaya? Kira 12 R dia 11 R. I kan? Arus dia, so I 12 bagi 11 apa? Perpuluhan kan? 1 point something kan? Tadi 2 betul? Sekarang jadi 1. Betul tak? Arus berkurang. Sebenarnya benda ni tak payah kira. Korang tahu bila keluar, rintangan bertambah. Korang tengok balik formula. Ingat saya dah cakap tadi. Sama dengan Q sama dengan IT. Duduk bersebelahan, dia berkadar songsang. Ingat Tapi sebenarnya kalau ikutkan korang tengok, konsep fizik dia pindahkan ke sebelah. Tak payah susah-susah. Duduk sebelah je dia berkadar songsang. Tapi kalau Q dengan I berkadar terus. Q dengan T berkadar terus. Itu kena ingat korang tak ingat ni, saya tak tahulah. Okey. Okey, yang ni dia nak gunakan dawai. Kalau korang tengok kat sini, dawai yang kecil rintangan dia tinggi, dawai yang besar rintangan dia berkurang. Okey, cukup dulu untuk hari ini. Banyak lagi ni pengiraan ni sebenarnya. So nanti kita akan masuk bahagian lain. Banyak lagi ni. Nanti kalau sempat saya sambung daripada muka surat tadi ni lah bahagian B. Sebab saya nak buat soalan ni dah ada kat soalan ni. Yang ketebalan semua ni. Ingatkan saya lah daripada tu. Lepas tu baru kita masuk bahagian seterusnya. Okay, daya gerak elektrik. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you. Nak suruh tu, siapa tu? Masuk. Irfan. Siapa? Langsung masuk. Dia ambil baju kan.